manusia. Okey. Memanglah manusia dah. Ya, manusia adalah manusia yang bercita-cita nak ke angkasa lepas. Okey, siapa yang teringin nak jadi macam ni? Angkat tangan. Okey, siapa yang teringin nak jadi angkasawan? Angkasawan negara. Kita ada di Malaysia angkasawan? Ada. Okey, turun tangan. Okey. Tanya pada orang-orang yang bercita-cita nak jadi angkasawan. Sebab bukan senang kita nak jadi angkasawan negara. Okey, siapakah nama angkasawan negara kita? Apa dia? Siapa tahu? Angkat tangan. Datuk Syekh Abu Zafar. Okey, dia adalah angkasawan negara yang telah dipilih yang menyertai misi ke angkasa lepas. Okey, jadi kita hari ini kita nak tengok macam mana pemilihan angkasawan dibuat. Kalau kamu nak jadi angkasawan macam ni, kamu kena bersedia dah daripada sekarang. Okey, bersedia dalam segi mental dan fizikal. Nak jadi angkasawan bukan mudah. Nak jadi angkasawan bukan mudah. Jadi kita kena usaha dah dari sekarang. Okey, kekuatan fizikal dan mental mesti ada pada seseorang angkasawan supaya dia bersedia. Kita nak pergi ke angkasa lepas. Sekarang kita duduk di mana? Kita duduk di mana sekarang ni? Jadi semua kemudahan ada udara, ada air, ada semua kan? Okey, kita nak pergi angkasa lepas nanti. Kita akan meneroka satu situasi yang lain lah daripada kita duduk di bumi. Jadi kita realisasikan impian kita tu. Siapa yang nak jadi angkasawan boleh start daripada sekarang dah. Tanam cita-cita, lepas tu usaha ke arah untuk menjadi angkasawan negara. Okey, kalau lah contoh siapa tadi nak jadi angkasawan, katakan? Zaid. Okey, dia akan diberi nama Datuk Zaid bin apa? Datuk Muhammad Zaid bin Zainal Abidin, angkasawan negara. Nama kamu akan jadi famous. Okey. Datuk Siti Zakiah binti Muhammad Zahir, angkasawan pertama, wanita pertama. Kan kita tak ada lagi angkasawan wanita kan? Kita ada lelaki saja. Mungkin kamu nanti Zakiah tak mustahil boleh jadi angkasawan wanita pertama Malaysia. Oh, hebat. Ya, kita akan jadi seorang yang sangat hebat. Okey. Baik, sebelum kita tengok bagaimana ciri-ciri pemilihan angkasawan, kita nak tunjukkan kamu beberapa perkataan yang ada kaitan dengan angkasawan, angkasa lepas. Okey, yang pertama ialah, ini perkataan apa? Angkasawan. Okey, angkasawan. Okey, biasa dengar perkataan ini? Biasa dengar perkataan ini kan? Okey, kat mana-mana angkasawan. Faham tak apa maksud angkasawan? Siapa boleh jelaskan apa dia angkasawan tu? Apa makna angkasawan? Kita dah sebut angkasawan. Saya nak jadi angkasawan, saya nak jadi seorang angkasawan. Macam mana? Kamu nak jadi orang angkasawan tu macam mana? Macam ni ya. Pakai ini buat semua. Ada kait macam ni. Apa maksud angkasawan? Okey, bagus. Tepuk tangan dekat Dori. Pandai. Orang yang pergi ke angkasa lepas. Orang yang dah pergi ke angkasa lepas. Okey, maksudnya dia dikenali sebagai angkasawan. Okey, kita ni mati cikgu. Boleh tak dikenali sebagai angkasawan? Boleh tak? Siapa tak boleh?
macam Syekh Muzaffar tu, dia akan pergi satu tempat untuk dia belajar macam mana nak kendalikan pesawat angkasa. Sebab kita nak pergi angkasa bukan nak pergi kereta. Boleh pergi kereta? Boleh. Boleh pergi kapal terbang? Boleh. Kita pergi angkasa pergi apa? Jadi kena belajar, okey, untuk nak kendalikan pesawat angkasa lepas. Okey, dapat? Astronot. Okey, kemudian kita tengok pula ni astronomi. Semua sebut astronomi. Baik, astronomi. Biasa dengar perkataan astronomi? Okey, biasa. Okey, astronomi ini apa maksud dia? Siapa tahu? Siapa tahu maksud dia? Astronomi. Astronomi ini kajian tentang bintang-bintang. Okey, angkasa lepas ada apa? Ada bintang. Jadi ada apa? Ada sistem suria. Pandai kita belajar dalam sains sistem suria. Ada berapa planet? 8. Planet pandai. Ada 8 planet dalam sistem suria. Ada bintang, ada bulan, ada matahari. Jadi astronomi ni ialah kajian tentang bintang-bintang di angkasa lepas. Kalau seorang angkasawan, dia akan pergi ke angkasa lepas, dia nak buat kajian tentang semua-semua tu lah. Kan? Okey, jadi buat apa kalau dia pergi angkasa lepas? Takkan dia pergi makan angin saja? Dia pergi buat kajian. Sebab manusia tak ada di angkasa lepas, dia pergi buat kajian saja, tak boleh hidup di angkasa lepas. Okey? Okey, semua benda ni berkaitan dengan sains. Semua tadi angkasa, astronomi, astronot, semua berkaitan dengan sains dan teknologi. Okey, sains. Kita belajar sains setiap hari kan? Ya. Kita belajar sains, kita belajar bahasa Melayu, sains dalam bahasa Melayu, kita belajar sains dalam kajian tempatan. Semua sains ni ialah ilmu apa? Ilmu pengetahuan tentang yang sistematik dan dapat dibuktikan. Apa dia? Ilmu pengetahuan yang terus sistematik dan dapat dibuktikan. Macam kita belajar sains. Okey, kita kata sistem suria terdiri daripada 8 buah planet. Okey, yang tu melalui satelit kita dah ambil gambar 8 buah planet kan? Betul tak? Okey, kita dah buktikan bahawa memang terdapat 8 buah planet dalam sistem suria. Ada bintang-bintang, ada angkasa lepas sebab kita dapat tengok melalui satelit. Jadi ini dapat dibuktikan pengetahuan sains. Ialah pengetahuan yang sistematik dan teratur. Okey, satu lagi iaitu teknologi. Okey, kita hidup bergelumar dengan sains dan teknologi. Okey, tengok kat depan kamu. Apa dia? Komputer. Apa dia ni depan kamu? Komputer. Ini ialah hasil daripada teknologi. Kalau dulu tak ada, tulis dengan tangan saja. Sekarang ada komputer. Simpan maklumat macam-macam, semua boleh simpan. Boleh kita masukkan dalam data komputer. Okey, jadi teknologi ini ialah hasil daripada teknologi. Okey, teknologi apa maksud dia? Teknologi atau kajian menggunakan pengetahuan sains. Okey, jadi tadi sains ialah pengetahuan yang sistematik kan? Okey, jadi teknologi itu kita adalah kajian atau aktiviti untuk menggunakan pengetahuan sains yang tadi. Alright, sains yang tadi ialah sistematik dan teratur. Jadi teknologi ni kita buat kajian macam mana kita nak gunakan pengetahuan yang sistematik tadi. Ada? Ada? Okey, jadi hari ni kita dah belajar angkasawan.
angkasawan. Apa dia angkasawan maksudnya? Apa dia Izzah? Orang yang pergi ke angkasawan lepas. Orang yang pergi ke angkasawan lepas. Okey, orang yang pergi ke angkasa lepas. Okey, astronot. 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 Okey, Fahmi. Orang yang dilatih untuk mengendalikan pesawat angkasa. Okey, orang yang dilatih untuk mengendalikan pesawat angkasa. Okey, apa dia sains? Amiruddin. Pengetahuan yang teratur sistematik dan dapat dibuktikan. Okey. Kemudian apa dia teknologi? Siapa nak jawab? Teknologi. Siapa nak jawab? Intan Surina. Aktiviti atau kajian menggunakan pengetahuan sains. Okey, bagus. Okey, last kali ialah astronomi. Okey, siapa nak jawab? Zuri. Ilmu falak kajian tentang bintang. Okey, ilmu falak kajian tentang okey, kita dah tahu semua perkataan-perkataan itu. Okey, kita terus kepada tajuk hari ini. Okey, semua tengok slide ni. Okey, hari ini kita akan tengok sains dan teknologi. Okey, sains dan teknologi. Alright. Okey, kita nak tengok tajuk pemilihan angkasawan. Alright, macam mana pemilihan angkasawan dibuat. Okey, jadi kamu bila kita tengok dan tajuk ni, kita akan merealisasikan impian kita macam mana kita boleh jadi dah seorang angkasawan. Okey, kita boleh jadi dah 10 tahun yang akan datang. Kita akan jadi dah angkasawan. Boleh tak Zaid? Boleh tak Fahmi? Boleh, insya-Allah. Kita cubalah, kita usaha. Kena yang utuh. Ha? Kena yang utuh. Okey, pemilihan angkasawan. Semua tengok kat depan. Okey, kita ada program angkasawan Malaysia. Okey, program dia mula-mula menghantar 2 astronot ke angkasa. Okey, kita dah tahu tadi astronot tu ialah orang yang dilatih mengendalikan pesawat angkasa. Jadi, kita kena hantar 2 orang. Okey, kena hantar 2 orang. Dia akan pilih 2 orang. Dan pemilihan tu mesti apa? Mesti memenuhi Okey, mesti memenuhi beberapa kriteria. Maksudnya adalah tahap-tahap dia. Okey, dia mesti ada kriteria-kriteria dia. Macam kita nak lantik pengawal, dia mesti apa? Ada pengawal, dia mesti apa? Disiplin. Lagi? Angkat tangan nak jawab. Anis. Okey, tegas, bagus. Lagi. Bersopan santun. Lagi, lelaki. Okey, cepat pengawas saja. Cepat. Okey. Seorang pengawas mesti apa? Mesti apa? Mematuhi peraturan dan disiplin sekolah. Okey, seorang pengawal lagi mesti apa? Zakia. Rajin. Mesti rajin. Okey. Jadi dia ada kriteria-kriteria. Tu jadi pengawas. Ni kita nak jadi angkasawan, mesti lebih hebat lagi lah kan? Okey, siapa nak jadi orang hebat? Angkat tangan. Siapa yang nak jadi orang hebat? Dia dikenali. Okey, Muhammad Fahmi. Okey. Ayub. Okey, dia dikenali sebagai pengusaha batik.
Jadi maksudnya dia terkenal. Okey, semua sana bagus. Semua orang ada cita-cita nak dikenali. Kemudian yang kedua, dia kena menjalani latihan selama 2 tahun di Rusia. Okey, dia kena ada latihan selama 2 tahun di Rusia. Pasal apa kat Rusia? Pasal apa kat Rusia? Syekh Muzaffar pergi ke angkasa lepas dari Malaysia ke? Dia nak pergi Malaysia ke? Pergi dari Rusia. Pandai. Maksudnya kamu tahu dah. Okey, kemudian yang keempat, dapat melepasi tahap ujian ketat dari segi fizikal dan mental. Okey, jadi kita kena kuat fizikal dan mental. Kalau kita lemah, tak larat, malas, tak mau, susah, kita tak boleh jadi masalah. Okey. Baik. Okey, ini ada teks tentang angkasawan. Okey, macam mana program angkasawan ini berlangsung ataupun okey, jadi cikgu bagi teks ni pada kamu baca dalam kumpulan. Okey, dan kita cuba senaraikan ataupun cuba jawab soalan yang diberikan di bawah ni. Dalam kumpulan, kamu boleh bincang dalam kumpulan. Tulis jawapan di bawah ni. Saat ni kita nak tulis di papan ni. Boleh? Okey, baca petikan ini, kemudian jawab soalan di bawah ni. Boleh? Setiap kumpulan kena buat. Nanti seorang ketua ataupun penulis nak tulis jawapan. Boleh tak? Okey. Petikan tadi ke? Okey, ada tak dalam petikan? Okey, ada tak dalam petikan? Okey, semua kumpulan dapat? Okey, petikan yang pertama, perengai yang pertama. Okey, perengai yang pertama. Fahmi baca, Fahmi. Program angkasawan Malaysia mula-mula dirangka dengan maklumat untuk memandan 2 orang astronaut ke angkasa lepas. Okey. Jadi apa matlamat dia? Apa matlamat dia? untuk Menghantar 2 orang astronot ke angkasa lepas. Okey. Kumpulan mana nak main tulis kat depan? Okey, soalan yang ketiga, soalan yang terakhir. Dia kata apa?
berkomunikasi dengan angkasawan yang lain dengan bahasa video selain daripada bahasa Inggeris. Okey, semua kumpulan dapat jawab ketiga soalan. Tanya, tepuk tangan untuk semua. Baik, melalui pertingkatan ini kita dapati bahawa program angkasawan Malaysia ni dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk memilih 2 orang angkasawan yang nak dipilih ke program angkasawan ni. Jadi daripada 3,700 orang tu, berapa orang saja yang dipilih? 30 saja yang dapat ditemu juga. Daripada 30 tu, berapa orang nak pilih? 2. Tak sahaja. Yang layak. Bila dia layak, dia akan kena apa? Dia akan dia kena menjalani apa? Masnya, baik. Dia kena menjalani apa? Menjalani tahap ujian yang ketat dari segi fizikal dan mental. Lari kena menamatkan larian sejauh 3.5 km. Okey, dalam masa berapa minit? 20 minit. Okey, jadi semua ini ialah program yang berkaitan dengan angkasawan Malaysia. Baik, jadi sebagai kesimpulannya, kita tengok apakah kriteria pemilihan angkasawan. Okey, kriteria pemilihan angkasawan. Okey, dalam petikan tu dah ada kriteria pemilihan angkasawan. Okey, kriteria pemilihan angkasawan yang pertama yang tadi kita dah sebut. Apa dia? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Zakia. Untuk mengangkat 2 orang astronot ke angkasa lepas. Okey, nak angkat 2 orang astronot ke angkasa lepas. Tapi dia kena ada ciri dia. Apa ciri dia? Dia mesti apa? Dia mesti siapa ni? Usia. Kemudian kenapa? Ada apa? Melepasi apa? Melepasi ujian tahap kecerdasan. Okey, Mas. Kat bawah tu. Selain dari itu, para peserta juga dikehendaki melepasi tahap ujian yang ketat dari segi peserta juga mampu melawan emosi dalam berbagai situasi. Okey? Okey, kita tulis di sini. Yang pertama dia siapa? Siapa? Mesti berpasti Yang kedua, melepasi
Okey, jadi kamu dah tahu kan ada 5 kriteria. Lagi sambutnya tak jadi angkasawan macam ni. Okey, cikgu doakan supaya kamu akan jadi angkasawan yang sebenar-benarnya. Okey, jadi kita kena berusaha untuk jadi seorang angkasawan. Sebab angkasawan ni dia istimewa. Semua orang boleh jadi angkasawan. Tak semua orang boleh pergi ke angkasa depan. Kamu teringin dah nak pergi angkasa depan? Okey, kita dengar. Ambil Aiman. Abang Aiman. Kamu teringin dah nak pergi angkasa depan? Teringin dah jadi angkasawan? Kamu teringin dah nak naik kapal, kapal angkasa? Kamu teringin nak jadi apa? Jadi macam siapa? Apa Habib Pak Rumusan? Jadi untuk hari ini kita dah tengok macam mana kriteria pemilihan angkasawan negara. Okey. Jadi sebagai ni cikgu akan bagi lembaran kerja ni dan kamu siapkan di rumah. Kalau tak sempat hari ini kamu siapkan di rumah. Ini tentang yang kita baca teks yang angkasawan tu. Jadi nak kamu siapkan kerja penulis ini di dalam lembaran ini. Okey? Buat dalam buku. Sampai habis mungkin sampai terima kasih ya. Baik. Balik kamu siapkan lembaran ini di rumah. Okey. Esok dah siap hantar buku kamu. Hantar buku kamu kasih ini. Okey? Tolong duduk kelas. Okey, lalu semua